A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu ceramah khas kekeluargaan dengan topik kekasih awal dan akhir macam tadi. Jadi bila sebut tentang kekasih awal dan akhir dalam konteks agama kita lah, ya. Bila kita sebut dalam konteks agama kita ni, kekasih awal dan akhir sudah tentunya merujuk kepada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Habis macam tu, macam mana pula keluarga kita? InsyaAllah barang siapa yang cintakan Allah dan Rasul, maka keluarganya juga akan terpelihara. Tapi siapa yang tidak mencintai Allah dan Rasul, maka dia dengan tidak mematuhi dan mengikut segala arahan, perintah, anjuran di dalam Al-Quran dan hadis, maka sukarlah kehidupannya itu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau kita tengok dalam lagu kekasih awal dan akhir, malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya masa memisahkan kita, hingga ku terlupa pada paras lupa. Itu lagu yang dinyanyikan oleh Syekh Jamal Al-Abdullah. Jadi kalau kita lihat secara mendalam, kalau secara kasar kita dengar sekali lalu, bunyinya macam sepasang kekasih yang berpisah tunggu malam, pada malam bawa ke siang. Macam berkurun lama tu yang normal lah. Orang yang bercinta ni dia rasa sehari bagaikan setahun, dia kata. Kalau dah tak jumpa tu lah, kalau jumpa tu pula rasa kejam sangat, hingga ke terlupa pada paras lupa. Sebenarnya kalau kita kaji dalam-dalam, ini merupakan satu gambaran perbandingan cinta Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kenapa? Walaupun baginda telah berwafat 1400 tahun yang lalu, namun cinta baginda terhadap umatnya terlalu menebal, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Tak payah kita tengok jauh. Kalau kita tengok pada hadis-hadis yang dah diriwayatkan oleh para sahabat, pelbagai kata-kata, pelbagai mutiara-mutiara bicara Nabi Muhammad SAW yang berisi nasihat, amaran serta panduan. Tetapi petanda cintanya terhadap orang-orang yang beriman nak digambarkan. Buktinya ada yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan kamu adalah seperti seorang lelaki yang berada dekat dengan embun api. Maka banyaklah kalkatu yang ingin jatuh dan menghadap ke arah api tersebut. Sebab kalkatu ini disukakan cahaya. Banyaklah kalkatu ini yang nak datang pergi ke api itu, tetapi lelaki tadi menghalang, lelaki dekat Nabi menghalang kalkatu ini jangan supaya dia tak jatuh ke dalam api. Begitulah aku, sedangkan kalian memarahi aku. Nabi nak tahan kita daripada masuk dalam neraka, tapi kita belum berani masuk. Marahlah kita kepada yang menghalang. Contoh, buat program ceramah, marah. Program konsert sebab mahal. Kan? Konsert penyanyi-penyanyi, sampai penyanyi-penyanyi itu dah tua dah, buat dah reunion.
Boleh ramai-ramai. Contohlah benda macam tu bolehlah baik. Teringat zaman dulu kan. Zaman dulu yang dah dokek nak mati dia tak ingat pula. Contohlah. Jadi dia cerita lagi, dia marah pula. Gantilah. Dan tak baik. Contoh kan. Macam duit kan. Duit kan. Kalau kita tengok tanda-tanda rezeki itu berkat kan? Rezeki itu berkat. Sikit dirasakan cukup, malahan siap boleh berbahagi-bahagi dengan orang. Tetapi pada orang yang rezeki ini tidak berkat, walaupun banyak rasa tak cukup, malahan dia tak ubah seolah-olah seorang yang sedang haus meminum air selaut dalam, dia minum, makin diminum makin haus. Jadi nak beritahu, semua harta kita akan dihisab, akan ditanya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kita kalau kita cakap, kau ni duit kau daripada kau beri Tuhan, baik kau sedekah ke surau, contoh. Baik kau sedekah ke anak yatim. Tapi ada yang jawab, suka tidak nak duit dan kau sibuk pahal dia kata. Kan seperti aku lah, aku kacau hidup kau ke, dia kata dia kan. Sedangkan itu bila ada orang menegur, berhikmah untuk mengingatkan diri kita supaya beringat tentang harta yang kita ada akan dipersoalkan. Faham ya? Jadi kalau Nabi macam mana? Nabi yang Nabi kan. Jadi kalau kita rumah tangga kita, tengok ya, fahamlah ni. Nabi satu hari tu tak macam mana, lepas solat asar Nabi bergegas cepat-cepat bagi kau. So banyak soalan ni besok. Dengan setiap ketul emas yang ada. Kita letak standard ikutan kita Nabi. Mana kalau duit kita taklah banyak sangat, duit kita sekadar yang pun nak, sebab memikirkan Nabi dulu lebih. Nabi risaukan kalau kita tenang dalam hidup kita. Salah satu kelebihan yang ialah syafaat kepada umatnya. Tidak pula seperti nabi-nabi yang lain, kan? Nabi-nabi yang lain, para anbiya yang lain menyimpan syafaat untuk diri mereka sendiri. Berbeza pula dengan Nabi kita. Berdasarkan satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis tersebut Nabi SAW menceritakan pada hari akhirat kelak manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada satu dataran dari umat Nabi Adam alaihissalam hinggalah umat baginda. Saat itu manusia merasa takut dan kebingungan. Lalu mereka berbincang sesama mereka tentang siapakah yang boleh membela nasib mereka. Ya. Tak kala itulah mereka bertemu dengan Rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai dan Nabi alaihissalam. Apa dia? Tolonglah aku. Tolonglah aku wahai Nabi Adam. Tolonglah. Apa jawabnya? Nafsi, sendiri-sendiri. Tapi tolong. Apa carilah orang. Jumpa Nabi Ibrahim untuk cari orang tak dapat tolong. Jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata, tak apa, tolonglah kau pergi cari Muhammad yang boleh tolong kau. Itulah. Tapi tak adalah macam tu murah ada. Dekat Negeri Sembilan tak ada Musa ni, pahala juga kan. Tapi makna kata nak beritahu, Nabi Musa tengok muka kita, saiz kita, Imam Muhammad. Ada kat lahir Muhammad.
umat Nabi Muhammad, kau pergi cari Muhammad dia tolong kau. Kan? Tetapi kita tengok apabila dia minta pertolongan, maka nabi-nabi yang lain tak dapat tolong, malahan menolak permohonan manusia kerana terlalu malu dengan perilaku mereka yang menimbulkan keburkaannya. Kan? Nak pula Nabi dan Rasul tu tahu perangai kita, nampak perangai kita dari dunia lalu macam mana. Ini mendorong mereka beralih pada Nabi Muhammad SAW dan mengajukan kesusahan yang dihadapi mereka pada hari itu. Lalu baginda pergilah ke bawah arasy dan sujud kepadanya. Tatkala itulah Allah membuka hijabnya dan memberi ilham kepada baginda mengucapkan puji-pujian memuji kebesarannya yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain kecuali baginda. Lalu dia berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, nescaya permintaanmu dikabulkan. Berikanlah syafaat, nescaya syafaatmu diterima. Jadi Nabi kita ni ada kelebihan. Itu sebab kena sayang Nabi. Kan, orang perempuan berantilah meraung sebab jantan. Cukup. Sabih benar. Kalau lelaki itu tinggal dengan dia, peduli anak. Lelaki baik perangai, peduli anak. Sabar anak. Kan? Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam hati kita. Kan? Apa suami kita nak buat? Mantap dia. Setuju. Faham tak? Dia tangkap itu copek tangkap kan? Tak, maksud saya tu makna kita fokus, baik lelaki baik perempuan, fokus pada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah keluarga kita pun bahagia. Kemudian Nabi berkata, wahai umatku, ummati. Lalu Allah mengabulkan permintaan baginda dan umat Nabi Muhammad SAW untuk dapat masuk syurga tanpa perlu dihisap dari pintu syurga di sebelah kanan, manakala selebihnya masuk dari pintu lain. Bila ditanya jarak antara dua pintu syurga tersebut, jaraknya sama seperti jarak perjalanan antara Makkah dan juga Hajar, iaitu sebuah bandar di Bahrain ataupun Makkah dengan Busra. Punya jauh, besar kan pintu ni kan, jaraknya pun jauh. Dan dikatakan salah satu tiket nak masuk syurga. Ni bagi tips soalan bocor. Ya, soalan bocor. Ada seorang lelaki diperintahkan, masuklah kau ke dalam neraka. Kemudian tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa pula? Kerana dia pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Siapa yang cakap apa? Berkat sehelai rambut. Ada sehelai rambut tu, bila lelaki itu menangis, terkena ke rambut tu jadi saksi. Jadi Allah perintahkan, maka masuklah kau ke dalam syurga. Tapi malam sekarang kalau nak nangis, tak payah ditadah rambut tu. Contoh, makna menggambarkan, tak percaya nanti boleh rujuk dalam kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, di bawah tajuk menangis kerana takut kepada Allah. Orang yang menangis, kata Nabi, menangis kerana Allah, maka diharamkan tubuh badan yang dijilat oleh api neraka.